Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi murid tahun 5 dalam kelas pendidikan Islam. Okey, duduk rumah juga, tapi kita belajar dari rumah. Okey. Untuk hari ini, hari Khamis 18 bulan 2 2021, kita akan belajar sambungan dari topik minggu lepas. Okey, minggu lepas, ingat lagi tak murid-murid kita belajar tentang apa? Okey, kita belajar tentang tayamum dan pengertiannya kan. Okey, dengan dalil sekali Okey, kita cuba ulang semula. Kita ingat semula apa yang kita dah belajar. Okey, sebelum tu murid tengok gambar apa ni. Okey, sebab minggu lepas kita tak ada tunjukkan lagi. So minggu ni kita tengok gambar apa. Okey, ini adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan penyucian melalui tayamum. Okey, ini adalah debu-debu tanah yang telah disucikan dan digunakan untuk tayamum lah. Kerana biasanya ada dijual di farmasi, di hospital dan juga di kedai-kedai yang berkaitan lah. Okey, untuk minggu lepas kita dah belajar tentang pengertian tayamum. Okey, yang kita dah tik warna merah tu kita dah belajar minggu lepas. Okey, pengertian tayamum, dalil nakli tayamum, rukun tayamum dan sunat tayamum. Okey, jadinya untuk hari ini kita akan sambung 3 lagi subtopik, iaitu sebab-sebab diharuskan tayamum, syarat-syarat bertayamum dan perkara yang membatalkan tayamum. Okey, kita terus pergi kepada slide seterusnya. Okey, kalau murid-murid buka buku teks, boleh buka muka surat 104 104. Okey, untuk tajuk sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Okey, kita pergi sebab yang pertama. Okey, yang pertama diharuskan tayamum kerana tiada air setelah berusaha mencarinya. Okey, tengok gambar tu Tengok kucing tu tak dapat air, tengok tak ada air setitis pun tak ada. Okey, maksudnya tayamum diharuskan apabila memang telah diusahakan mencari air tapi air tiadalah, air tidak cukup lah. Okey, itu sebab yang pertama. Okey, sebab yang kedua. Okey, tengok sebab yang kedua. Okey, ada air tetapi hanya mencukupi untuk keperluan diri dan ternakan. Okey, kita tengok gambar tu Okey, maksudnya kat sini air tu ada, cuma cukup untuk peternakan. Contoh kalau dia menternak haiwan dan dibimbangi haiwan tersebut mati kerana tidak dapat air, maka diharuskan untuk bertayamum lah bagi tuan yang menternak tu. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, sebab diharuskan tayamum. Okey, jarak tempat ada air terlalu jauh. Okey, ini contohnya macam kita tengok gambar ni Okey, gambar ni bagaimana mereka mencari air dalam keadaan jarak yang sangat jauh Tak macam kita. Okey, kalau kita mungkin dekat, tapi bagi orang-orang yang seperti ini, pelarian dan sebagainya, mereka memerlukan jarak yang jauh ataupun mereka perlu ke tempat yang sangat jauh jaraknya untuk mencari air. Maka dalam hal ini mereka diharuskan untuk bertayamum. Okey, kita pergi kepada sebab yang keempat. Okey, sebab yang keempat. Okey, terhalang menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Okey, tengok dalam gambar. Okey, dia sakit sebagaimana yang hari tu kita belajar, Nizam masuk hospital, Siti Aisyah kan. Okey, masuk hospital dan berbalut kerana cedera. Okey, bila berbalut, doktor pesan supaya tidak perlu dikenakan air kerana bimbang makin parah lah, makin teruk. Jadinya diharuskan untuk bertayamum. Dan begitu juga kalau dalam peperangan, tempat air tu dekat dengan musuh, maka
diharuskan untuk pahlawan yang berperang tu untuk bertayamum lah, supaya untuk menjaga nyawa orang yang berperang. Okey, dalam Islam kita utamakan kemaslahatan ataupun kebaikan nyawa, menjaga nyawa. Sebab itu bila dekat dengan musuh, maka kita diharuskan untuk bertayamum. Okey, seterusnya. Okey, yang terakhir adalah apabila cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Okey, ni biasanya tak adalah berlaku kat negara kita. Mungkinlah berlaku di negara-negara luar negara lah, seperti di Rusia yang biasanya sejuknya sampai membekulah bawah negatif puluhan Celsius ya. Okey, sebab itulah diharuskan untuk bertayamum, kerana apabila dikenakan air pada tubuh dibimbangi lebih memudaratkan kesihatan. Okey, maka dalam hal ini Islam sangat-sangat memahami masyarakat Muslim yang tinggal di negara yang sejuk. Okey, faham murid-murid? Okey, seterusnya kita pergi kepada syarat-syarat tayamum. Okey, kita nak tayamum mesti ada syarat. Kalau tak cukup syarat, tak boleh tayamum sesuka hati. Okey, contoh. Okey, yang pertama, syarat-syaratnya adalah mencari air selepas waktu solat. Okey, cari air selepas waktu solat. Maksudnya bukan sebelum waktu solat tu kita dah niat untuk bertayamum, tak. Okey, maksudnya bila cari air selepas waktu solat, maksudnya masuk waktu solat kita mencari air dan air tak ada. Okey, masa itulah barulah diharuskan untuk bertayamum. Okey, sama juga yang kedua. Yang kedua, apabila masuk waktu solat. Okey, bukan sebelum waktu solat kita dah bertayamum. Tak boleh. Okey, maksudnya selepas waktu solat, tayamum barulah mencukupi syarat. Okey, kemudian menggunakan debu tanah yang suci. Okey, ini sama macam wuduk, kita gunakan air yang suci, air mutlak kan. Okey, sama juga dengan debu tanah yang suci, bukannya yang mengandungi najis lah. Okey. Kemudian terakhir adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Okey. Contoh ada najis di sekeliling di tempat tayamum, perlulah dihilangkan terlebih dahulu supaya semua persekitaran menjadi lebih suci. Okey, seterusnya. Perkara yang membatalkan wuduk. Okey, perkara yang membatalkan tayamum. Okey. Yang pertama, sudah pasti semua perkara yang membatalkan wuduk itu membatalkan tayamum, sebab tayamum ni menggantikan wuduk apabila ketiadaan air. Okey, faham murid-murid? Okey, yang kedua, ada air selepas tayamum sebelum solat. Okey, maksudnya dah masa waktu solat, dia tayamum, dan sebelum dia solat tu air ada. Okey, maksudnya masa tu tayamum dia terbatal. Okey, dia perlu mengambil wuduk menggunakan air seperti biasa. Okey, faham? Okey, seterusnya sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Okey, yang ni maksudnya murid yang sakit tu ataupun Nizam tu kan, Nizam ataupun Siti Aisyah yang hari tu yang kita cerita dia sakit tu. Okey, apabila tangannya sembuh atau kakinya sembuh daripada sakit dan boleh dikenakan air, maka waktu tu dia dah tak boleh tayamum, dia perlu menggunakan air dan perlu berwuduk seperti biasa. Okey, kemudian telah luput waktu solat. Okey, ini sama lah macam tadi. Okey, kena masuk waktu solat barulah dia tayamum lah. Okey, kemudian akhir sekali murtad. Murtad ni maksudnya keluar daripada agama Islam, maka terbatal lah segala yang berkaitan dengan tayamum ataupun wuduk. Okey, cikgu rasa itu saja untuk topik tayamum. Okey, jika murid-murid ingin lebih faham tentang cara untuk bertayamum sebagaimana kita telah terangkan pada minggu lepas dalam rukun tayamum, okey, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 106. Okey, kita boleh tengok. Okey, cara ataupun kaedah bertayamum, tata cara bertayamum dengan betul. Okey, murid. Okey, semoga anak-anak murid cikgu mendapat ilmu yang bermanfaat untuk diamalkan dalam kehidupan seharian, dan
mengaplikasikan tayamum dengan cara yang betul, dengan kaedah yang betul, dengan syarat yang dipenuhi. Okey, dan seterusnya sahlah kita punya solat, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.